Kita 2 tahun lebih tak dapat bersama sebab datang penyakit baru yang melanda dunia, coronavirus. Lah ni apa nama hak baru ni? Monkeypox. Apa tu? Cacar monyet. Kena tu dia bengkak-bengkak badan. Dia akan lekat parut. Tak elok lah. Kalau kena kat muka, dia lekat parut. Jadi itu dia tak main ke Malaysia lagi. Secara besar-besaran di Eropah kena dah. Kemudian kita kena perintah berkurung. Cuma di England, di negeri orang putih tu, negeri yang menjajah kita dulu, dia mentadbir, dia ada sistem dipanggil integrity. Ada menteri dia langgak MCO. Belum dipecat, dia letak jawatan. Perdana Menteri, dia suruh rakyat berkurung. Dia buat joget dalam jabat dia. Kira temulah. Kemudian polis siasat. Betul. Dia langgak MCO. Pergi parlimen, ahli-ahli parti dia suruh dia berhenti. Dia minta maaf. Minta maaf lah, aku tak buat dah. Ini aku terlanggak. Minta maaf pun tak jadi, mereka suruh berhenti juga. Akhirnya Boris Johnson ambil keputusan berhenti. Bulan ni bertukarlah Perdana Menteri England. Kita di sini, Menteri langgak MCO, Mursyidul Am kata, burung huhud. Dia cari ada je alasan puak-puak ni. Ada saja. Huhud lah. Macam lah. Mereka boleh cari alasan supaya menteri tak kena. Orang macam hampa ni kalau langgak, mampu kena. Jadi ini integriti cara Malaysia. Saya belah ni memang tak asing lagi. Balik sana tu markah PAH. Berapa belah kali saya ceramah markah tu saya tak tahu. Tapi salah satu kena gas di markah ni. Masa tu kena gas dan kena tangkap, termasuk Ketua PAH waktu itu di Balin, Ustaz Awang Lanai. Dan yang kena tangkap malam tu juga termasuk Ustaz Syuaimi Ahmad. Kami kena dan dibawa ke balai polis Balin. Dan dia tak masuk dalam bilik. Dia pakai jemuk tengah embun begitu ya. Sementara duk tunggu nak daftar dan sebagainya. Dan kita bila ceramah besar di Bali ni, sinilah di Kupang ni. Dan saya memang tak ada duit nak bagi duit, tapi saya bagi suara. Berapa kali kita kutip derma dan saya terlibat dalam memberi ceramah. Segala yang kutip derma dengan menggunakan nama saya, suara saya halalkan semua. Walaupun markah itu tempat maki saya sekarang. Saya halalkan tempat itu sebab saya tak ada pun nak ungkit. Kalau saya nak ungkit, saya nak rongkah tiang-tiang tu. Hak yang mana duit daripada derma kita. Tapi kita bukan jenis tu. Nampak saja lok-lak, tapi hati baik. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tahu bahawa atas daripada banyak pihak lah, tapi saya nak sebut 2-3 orang je. Pandangan jauh politik Tun Guni Aziz dan Ustaz Fadil Noor, dan yang lain banyak lagi, saya nak sebut 2 utama ni. Akhirnya berlakulah kerjasama politik pada tahun menjelang pilihan raya 2008. Kita tahu, parti pembangkang yang besar ada 2 lah. Satu DAP, satu lagi PAH. Ini besar. PAH ni dengar kata DAP tak boleh terima langsung. Tambah tengok muka kapal sing. Ini mengali mana ni semua. Tengok muka Kit Siang dengan sikat rambut lurus ke belakang macam akhir apek mana lah. Tak boleh terima. DAP pun tak boleh terima PAH. Ini parti ni kalau merintah mampu dia potong kita punya bawah. Dia takut kerana dilihat ekstremis. Kalau DAP dengan PAH ni terus tak bersatu, berbahagialah BN selama-lamanya. Ini keadaan politik Malaysia. Tahun 98 muncul Parti Keadilan. Kebetulan Datuk Seri Anwar ni
Dia agak rapat dengan mimpin PAS, agak rapat dengan mimpin DAP. Di atas usaha dia dan rakan-rakan yang lain, termasuklah dalam PAS, dalam DAP. Apa salahnya kita cari jalan kerjasama? Memanglah peringkat awal nak telan payah. Bukan senang ni nak bekerja sama DAP ni. Ada Mufti Pahang Isytihad KP Harbi. Kita dulu lampas UMNO pun kita panggil KPA, tambahlah DAP. Kita ingat lagi kenuri belah bikan belah dia beradik saya lah. Depa pergi sembelih ayam lepas asak. Sembelih ayam tu yang sembelih UMNO. Mai kumpul lah panati pas dia siapa sembelih UMNO. Kutip balik buang dalam sungai. Sebab orang KPA sembelih. Itu setengah orang kita ni teliang kepala ni. Lintas 5 biji masjid cari tu imam PAS. Lalu masjid untuk imam UMNO ni dia bawa motor tak tengok. Hak yang jenis tak lintas 5 biji masjid pergi sembahyang malam ni pun main ni. Pasal apa? Tok guru PAS ajak kita macam tu masa tu. Ayat wala tarkanu tu di mulut lah, tak baca ayat tu tak sah. Laisa minna man da'a ila asabiah. Kami ni tera-tera mengaji pulut pun kena hafal. Bukanlah kita ni mengaji jawi. Pasal apa? Tak boleh menyokong asabiah, tak boleh menyokong kezaliman. Kita berjuang ni, tak menang pun tak apa. Yang pentingnya matlamat mesti betul. Kita berjuang bukan semata-mata untuk menang. Allah tidak bertanya kita menang ataupun kalah. Yang Allah bertanya di akhirat kelak, kamu berjuang untuk mendalakkan Islam atau tidak? Hadirin sekalian, dan kita berpegang dengan ajaran itu. 37 tahun lebih lampati itu. Kena tangkap duk lalu lokap dia biasa dah. Sampai kat rumah tu bila saya telefon dia pukul 2 pagi dia tahu dah. Abang duk lokap mana? Telefon 2 pagi mesti dah lokap. Kalau tidak tak telefon pukul 2 ni. Tapi begitulah lumrah kita dalam perjuangan. Tapi sampai bila kita nak ada duk macam tu? Akhirnya pimpinan kita termasuk kita lah berusaha. Menjelang 2008, pemimpin PAS memberanikan diri bertahaluf dengan DAP. Keadilan, PAS, DAP. Bila tahaluf 3 parti ni dari sekalian datang pilihan raya 5 negeri kita menang. Selangor, Perak, Kedah, Kelantan, Penang. Nampak tak formula yang dipilih oleh pimpinan kita waktu itu bertepatan dengan politik Malaysia? Nampak tak? 5 negeri. 2/3 majoriti Barisan Nasional hilang. UMNO garu tempat tak kata. Dia tahu kalau perpaduan antara 3 parti ini berterusan, umur Barisan Nasional akan tamat tidak lama lagi. Mesti pecahkan kumpulan ini. 2013 mereka belum berjaya pecah. Menjelang 2018 UMNO guna duit beli mimpin PAS. Siapa kata? Datuk Loman Adam. Saya tukang beli, dia kata. Jangan sabar saya. Siapa yang saya beri duit? Siapa mengaku lagi? Nik Abdul. Kami terima duit daripada UMNO. Guna duit. Berapa juta wallahu alam dan Sarawak Report. Akhirnya Presiden PAS tarik balik dan bayar pula duit kepada yang dia saman. Tak pernah berlaku dalam dunia. Dia saman orang tu, dia bayar duit. Allah. Tak berlaku. Hanya Malaysia tanah airku jadi macam tu. Akhirnya hadirin sekalian menjelang pilihan raya. Menjelang raya ni ke-14, muktamar di Kuala Selangor, bercerailah PAS dengan DAP. Bercerai. Hari bercerai itu, hari itu saya isytihar, saya letak jawatan sebagai ahli lembaga pengarah Bekalan Air Pulau Pinang. Kenapa? Saya dilantik waktu itu kerana saya wakili PAS. Sekarang dah bercerai dengan DAP. Maka saya letak jawatan di atas integriti. PAS tidak. Dia bercerai dengan DAP. Dia bercerai dengan keadilan. Dia duduk dalam kerajaan Selangor sampai pilihan raya. Tak ada malu langsung. Apa-apa ni? Hampa faham tak ni?
Macam mana kita nak tiru negara Jepun, negara Barat, hal integriti. So integriti ini diajar oleh Islam. Tapi diamalkan oleh orang lain. Tak letak jadi esko situlah. Sedangkan berpisah dengan DAP, berpisah dengan keadilan. Duduk dalam kerajaan, letaklah. Dengan pecahnya Pakatan Rakyat itu, habislah UMNO pun berdendang sayang. Sudah tentu pilihan ke-14 mereka akan menang. Tiba-tiba dengan takdir Allah lahir bersatu. Mahathir ni, siapa kata dia baik? Aku kena tangkap banyak kali dengan dia. Dan depan ceramah dengan dia kita sebut. Dengan Anwar tak kira lagi dah. Tapi dia bawa segerombolan nak bersama kita. Kita pun sama. Jadi Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan kita kempen. Datang pilihan raya Barisan Nasional Dum kali ini. Jadi sekalian, perancangan manusia kadang-kadang kita tak tahu apa dia perancangan lain. Perancangan Allah. Kita menang. Walaupun mereka dah gunakan berjuta untuk pecahkan Pakatan Rakyat. Lomah Adam masih hidup, Ni Abduh masih hidup, dan mereka yang buat pengakuan mereka terima duit. Gelaran Jebon pasal itu gelaran ciptaan lah untuk nak pecah. Jebon lah apa semua, musang apa sekira lah tu. Itu hanyalah ciptaan-ciptaan. Kita menang. Memerintah. Merintah pula tu sekalian. Yang ada pengalaman jadi menteri 2 orang je. Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin. Lain semua tak pengalaman. Lim Guan Eng biasa jadi ketua menteri. Azmin Ali biasa jadi menteri besar Selangor. Lain tak ada pengalaman. Wan Azizah tak nak pengalaman. Saya tak ada pengalaman. Salihuddin tak ada pengalaman. Semua tak ada. Saya pula bukanlah keturunan Datuk ke apa semua. Tan Sri apa. Tak ada. Maharaja Marong Maha Wangsa apa tak ada. Kawan saya Chin, Leh, Matoy. Apa ni Maniam, Acong. Orang layman, orang biasa. Demonstrasi rakyat sama dengan rakan-rakan yang lain semua. Kawan saya Pak D hancur. Jenis nama-nama macam tu ya. Mak Kole, Harun Mama, jenis kawan gitu. Tiba-tiba bila menang, dia nak tengok-tengok cari. Jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ni menteri yang penuh dengan protokol. Sebab semua unit tentera tu, ketuanya raja. Bila pergi mana 8 orang pengirim. Aku kata tadi, aku ni mak tabu galah ni. Askar ada, polis ada, serika baju ada, cuci kasut ada, buka pintu kereta ada. Yang ada security ni ada 4 orang je. Perdana Menteri, Timbalan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Hak lain tu atas permintaan. Hak kami ni rasmi dah. Wajib. Lepas gitu, saya balik Gua Petai, Belah tak jadi menteri. Cucu saya umur 3 tahun. Dia tengok motor besar dah tak ada. Dia kata, ayah tak jadi orang besar lagi lah. Ayah Wan. Dia panggil Tok Wan tu Ayah Wan. Ayah Wan tak jadi orang besar lagi kan? Budak 3 tahun pandai perli aku. Bila kita jadi menteri, samalah setiap menteri kita ambil alih. Dan Alhamdulillah, pegawai-pegawai kerajaan tak pandang rendah pada kita kerana kita datang dengan mandat rakyat. Mereka bincang, kita ajak bincang, mereka bincang, mesyuarat berkali-kali. Saya Panglima Angkatan Tentera, ada 4 bintang, ada 3 bintang ke 2 bintang ke. Berbincang, mesyuarat, memberi kerjasama yang baik. Saya pula banyak kerap keluar negara. 5 negara kuasa besar dunia ni, yang ada kuasa veto semua saya pergi sebagai Menteri Pertahanan. Amerika saya jumpa Setiausaha Pertahanan ada di Pentagon. Rusia pergi Moskow, pergi Beijing, pergi ke Paris, pergi ke London. Itu kuasa besar. ASEAN, pergilah ke apa ni, sidang di Laos, sidang di Bangkok di Indonesia, pergi sidang di Eropah beberapa kali semua. Hal nak membina diplomasi pertahanan. Kemudian semasa kita berkempen, isu yang besar ialah isu Kementerian Pertahanan. Di antaranya isu kapal selam. Ada kata kapal beli, tak beli selam. Melibatkan pembelian kapal itu, di antaranya berlaku pembunuhan Altan Tuya.
Kenapa polis diarahkan bunuh Altan Tuya? Siapa yang bunuh Altan Tuya? Akhirnya didapati dan dia lari ke Australia. 500 juta wang komisen. Jadi isu besar di Kementerian Pertahanan. Kemudian cerita-cerita lain lagi. Saya bila masuk kementerian tu, kita jangan suka menuduh orang. Orang ni rasuah ni, kita tak boleh tuduh. Sebab kita tak tahu. Maka bila kita masuk mesyuarat kabinet, yang pertama saya minta jawatan kuasa khas ini yang dibentuk di bawah kabinet, di bawah Perdana Menteri, siasat yang pertama Kementerian Pertahanan dulu. Lepas Kementerian Pertahanan, pergilah kementerian-kementerian lain. Di Kementerian Pertahanan saja lekat begitu lama. Kerana banyak isu. Antara yang dilapor kepada saya menteri, tentulah yang buat kerja tu lapor pada menteri dulu. Rupanya syok jadi menteri tu. Pegawai besar begitu tu main lapor kat kita. Aku ingat aku budak Gopten ni siapa nak lapor. Tapi dia lapor bukan kerana Bang Mat, kerana Menteri Pertahanan. Lapor yang pertama, land swap tu yang kerajaan bagi ambil tanah kerajaan, tanah askar, nak buat pembangunan, itu saja kerajaan dah rugi 500 juta. Siapa beritahu saya? Tan Sri Amrin Buang. Siapa Amrin Buang? Dia ketua yang buat siasatan itu. Pasal apa dia boleh tahu? Dia boleh buka fail. Saya boleh tak buka fail pegawai-pegawai? Tak boleh. Salahuddin boleh tak buka fail pegawai-pegawai dia? Tak boleh. Yang boleh, polis kalau ada report, SPRM dan jawatan kuasa khas. Kuasanya sampai di tertinggi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Siasat lagi. Akhirnya didapati 6 helikopter dah habis 350 juta, sebiji pun tak sampai. Mereka bawa terbang pergi ke mana, kita pun tak tahu. Pasal apa tak sampai, adakah rasuah atau tidak, SPRM kena masuk. Kita tak boleh tuduh juga. Baik itu tuduh orang ni, saya tak suka. Kemudian, terkejut sekali bila saya patutnya terima kapal yang pertama, lebih kurang pada bulan April 2019, kapal LCS yang pertama, iaitu kapal pesisir pantai. 6 biji dibuat oleh kita lah, Bosted di Lumut. Berapa biji lagi kita buat di China. Buat di China, siap ikut jadual. Salah satunya isteri saja pergi lancarkan kapal itu. Isteri Menteri Pertahanan, bukan kerana Bang Mat Sabu, kerana isteri Menteri Pertahanan. Najib kata isteri saya lancar kapal replika. Muhong. Nak masuk penjara pun muhong lagi. Orang jenis muhong ni lah. Kapal tu, askar cukup marah. Dia kata, hai isteri Muhammad Sabu, lancar tu kami sedang beroperasi sekarang di laut. Dia kata kapal lancar sebab mereka ingat lancar macam isteri kepada Baginda Sultan Perak hanya lancar replika saja. Bukan kapal betul. Soalnya kapal dilancarkan oleh wanita. Kerana kapal dipanggil she. Sebab itu dia ada umur putih haid dia. Bila asap berkelun di laut tu, tak nampak, tu habislah kira. Hadirin sekalian, bila disiasat oleh jawatan kuasa ni, itulah dah habis 6 bilion. Hampa tahu kan 66 bilion orang Bali ni tahu kan banyak mana? 6,000 juta. Kalaulah abang ni, kawan kita ni, saya bagi 1 juta. Akhirnya berjalan kaki pergi England, pergi Kuala Lumpur, sanggup tak? Ambil. Sebab, jangan ni saya bukan melawak je ni, saya ambil sungguh. Sebab, kita berjalan kaki pergi Kuala Lumpur, katalah 3 minggu sampai. 3 minggu dapat 1 juta. Hampa motong ingat nak dapat 1 juta bila. Jenuh rengau pot lah. Itu tak boleh. Ni nak dapat 1 juta. 1 juta. Bayangkan 6,000 juta. Bilion laksa bihun mimi semua. Ni yang buat kapal ni. Sebiji pun tak siap. Nak siap boleh. Kena tambah berapa bilion lagi. Bukan juta lagi, bilion. Pasal apa? Kita tak boleh tuduh juga kerana rasuah menjawatan kuasa inilah siasat.
Adakah dibayar dengan cara betul? Maka laporan ini memberitahu lebih kurang 400 juta dibayar tak ada kena-mengena dengan buat kapal. 400 juta ni banyak mana tu meh? Perleh belanjawan dia 200 juta, 2 tahun perleh oh. Allah aku kau dapat 400 juta, bini dah tentu 4. Hak tu dah tentu lah. Siapa tak mau menikah dengan aku? Nikah aku bagi banglo sebiji, kereta sport sebiji. Macam P. Ramlee bagi Kak Madu dia dua orang tu. Kalau ada 400 juta berani. Lah apa yang tak berani tu pasal kita ni tahu berani tu beranilah. Kira lawan FRU ni dia kata bersurai. Tak bersurai. Dia bubuh ke? Tak bersurai. Kak Nomah panggil telefon balik terus. Sekali-sekala kena mengaku. Ni dia dengar dia syok ni. Adik atau dia sekalian, rasuah berlaku atau tidak? Tak tahu. Tapi laporan ni mengatakan 400 juta lebih kurang dibayar, tidak ada kemengena dengan buat kapal. Di sini SPRM kena masuk. Siapa yang terlibat? Menteri-menteri waktu itu, iaitu Najib, Zahid Hamidi dan Isyamuddin Hussein On. Dan saya kemudiannya. Nak siasat saya pun tak apalah. Tak ada hal. Pasal apa dibayar yang tidak ada kena mengena dengan buat kapal? Di sinilah kita kata, jangan tuduh macam juga tabung haji. Naik kerajaan PH, dia kata kerajaan dulu buat tak betul. Kerajaan dulu kata Mujahid yang buat tak betul. Siapa yang betul? Maka dibuat Royal Commission, Suruhanjaya Diraja Siasat Tabung Haji. Esok kita dapati orang kata ni ahli parlimen baling. Itu kita tuduh, belum tahu lagi. Tapi bila RCI siasat, esok ada kes tak kira lah. Inilah kita mau negara yang bertamadun. Kita tuduh Najib YNDB, tuduh ni. Tapi bila disiasat, sekarang didakwa. Rupanya hang curi sungguh. Ya. Dan payah kita nak cerita YNDB ni, tak nampak. You nampak ke apa dia duit YNDB? Kalau saya kata lu pinjam duit wang bank dunia, buat pelda. Nampak tu pelda. Tak boleh bayar kepada bank dunia, kita jual pelda. YNDB kalau tak boleh bayar, nak jual apa? Nak jual Rosmah? Siapa nak? Nak jual siapa? Nak jual Najib? 70 lebih dah. Kau nak mau? Sebab rakyat tak tahu apa dia YNDB ni. Sebab itu bila kita tak kerti, kita kena tanya orang. Jangan jadi macam Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS. Dia bawa rombongan PAS pergi dengar taklimat Arukanda. Kami berpuas hati penjelasan Arukanda terhadap YNDB. Puas hati sekarang didapati YNDB sekali rasuah yang terbesar dalam dunia. Sebab itu kalau kita bodoh, jangan tunjuk kebodohan kita. Timbalan Presiden PAS, kalau kamu bodoh, jangan tunjuk kebodohan. Kalau malu, jangan tunjuk kemaluan. Kalau berani, tunjuklah keberanian. Sebab itu kalau saya benar saya tak kerti. Hal-hal akaun semua tu saya tanya. Kalau hal YNDB, saya tanya Tony Pua. Saya tanya P. Ramlee. Saya tanya, apa tu? Ahli Parlimen Talinjaya tu seorang apa? Wong Cheng. Ni orang accountant ataupun tanya Guan Eng. Dia orang accountant juga. Saya tak kerti. Saya kalau tanya saya, dia ni senyum macam ni. Dia bercakap bahasa ni. Dia ni puak mana? Yang tu aku tahu. Hamba tak tahu muhung aku lah. Sebab kita boleh lihat perangai, ucapan. Kita boleh baca gerak-geri orang sikit sebanyak. Itu. Tapi kita lihat dalam kes ini, perlu siasatan. Bila buat siasatan, sebenarnya itulah wang negara kita disebut oleh penceramah sebelum ini. Kita negara kaya. Sepatutnya kita dah sama taraf dengan Korea ni. Korea. Sekarang, saya pergi Singapura minggu lepas. Duduk makan di restoran ni, jumpalah seorang. Dia kata, YB datang mana? Dia kata, main sini. Kamu buat apa sini? Ni, duduk kerja restoran ni.
Pasal apa datang kerja sini? Baru yang rumah saya tenggelam di Johor. Kereta tenggelam. Jadi rumah rosak, kereta tak boleh pakai langsung. Saya nak bayar bulanan, tak ada duit dah. Saya larilah sementara kerja di Singapura ni. Saya dapatlah sekarang ni 7-8 ribu ringgit sebulan. Saya bayar dapat habis duit kereta, saya baliklah. Rumah saya tu saya perbaiklah macam mana pun. Dia kata, kerana lari pelarian sementara ke Singapura. Hampa di sini kalau selut runtuh, rumah runtuh, nak pergi kerja tanah, pergi Singapura jauh. Ha? Dimentung nak buat apa, orang tak mau muka tu hampa tu. Jadi ini untuk sekalian kita lihat. Dulu kita lihat, saya sebut semalam, di kampung Koktai saya tu, dulu ni anjing tak ada. Sebab apa Vietnam banyak duduk kampung tu? Vietnam ni jenis makan anjing, kata orang lah. Sekarang anjing banyak balik, sebab Vietnam dah balik kampung. Daripada ramai, anjing dah banyak balik dah. Sebab apa Vietnam dah mula maju? Daripada dulu ada Pulau Bidung, tempat pelarian Vietnam. Sekarang Vietnam dah balik, kerana negara mereka dah naik, dah maju sekarang ini. Orang Kampuchea duk main junjung kain kot dalam kampung. Betul tak? 4-5 tahun dulu. Lah tak nampak dah. Daripada mula balik, daripada dah kerja. Mungkin 10-15 tahun lagi, kita pula pergi junjung kain di Kampuchea. Hampa ha. Kalau hampa undi lagi menang, menatang BN ni jadi macam ni. Mereka curi sampai tak ikut peraturan apa langsung. Duit kita. Hampa bayangkan 1,700 juta kena bayar bunga saja setahun. Kerana kecurian 1MDB. 1,700 juta kalau buat sekolah, bantuan makanan semua banyak mana boleh ringan beban rakyat. 50 bilion kita kena bayar bunga 1,700. Tadi disebut oleh Pak Salahuddin tadi, 60 bilion hilang setahun. 60 bilion ni belanja Kedah ni baru 700 juta setahun. Banyak duit negara yang hilang kerana rasuah. Orang Melayu korang peduli rasuah. Ini yang saya heran. Mereka yang susah, tapi dia sokong puak rasuah. Bila nampak orang rakyat dah sedar apa semua dah, oh jaga, kalau kalah UMNO, kalah PAS nanti China memerintah. India, China naik apa nak jadi kita. 10 tahun dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Mari kita pergi ke Dumai. Singgah sebentar di ibu kota. Keluar mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Itu pantun di Tanjung Piai. Jadi kita lihat, kenapa nak selamatkan? Melayu Islam tu memerintah, rasuah pun tak apa, menyeleweng pun tak apa. Kalau ini berlaku berterusan, tidak pelik. Kalau berterusan begini, kita mungkin jadi seperti Sri Lanka. Sri Lanka, bumi putra dia, Ceylonese atau Sinhalese. Pembangkang dia Tamil. Menjadi ya. Agama minoriti, Kristian dengan Islam. Apa yang bumi putra buat kena sokong. Kena sokong. Raja paksa ke adik dia ke keluarga dia berkuasa di Sri Lanka atas nama bumi putra. Akhirnya tak ada duit utang, akhirnya utang tak boleh bayar. Negeri itu disiap bankrupt. Bila bankrupt, barulah ketua cawangan UMNO Sri Lanka pergi berenang di kolam Perdana Menteri. Dah mengamuk pun tak guna dah. Kenapa negeri dah bankrupt? Kita Malaysia memang nak bankrupt payah, duit banyak lagi. Kita ada KWSP. Tabung haji kita ada 80 bilion. KWST berapa bilion. KWAP ada dekat 200 bilion. Bank negara ada lebih berapa ratus juta lagi. Banyak. Tapi di kampung saya tu ada nama Bukit Tok Abah. Dulu saya kecil-kecil dulu saya duduk naik bukit itu cari kulat, cari pucuk dokdek. Apa di sini tahu nama apa? Ha? Cari pucuk tu untuk buat nasi kabu dan sebagainya, daun sekentut. Sekarang bukit tu dah tak ada. Kenapa? Dicangkui sikit-sikit untuk buat bata. Artinya bukit pun boleh hilang kalau dicangkui setiap hari. Duit reserve negara ni kalau dicangkui hari-hari, reserve makin kurang, boleh tak negara kita jadi seperti Sri Lanka? Boleh ke tak? Boleh lah kalau tuan-tuan bagi BNPN tu menang lagi. Berat ni, korupsi ni. Sekarang saya naik taksi di Singapura sudut tengok meter.
Jantung saya ni bukan apa baik sangat. Bila tengok duk naik $10. Tuk $20. $20 $60. Turun. Sekali lagi nak pergi kedai kawan saya pergi Menasat. Naik pula. Jauh, dekat ya. Perjalanan sini Pekanbaling pun tak ada. Tengok $15. $45. Jadi kita duk kira-kira, aku duit teksi saja habis dah $500 hari ni. Pasal apa? Nilai duit kita dulu RM1 $1. Sekarang RM1 RM3 2 kupang. RM3 2 kupang $1 Singapura. Kita pergi lintas beli kekoi hitam, dia tanya dulu, nak bayar duit Siam atau nak bayar duit Malaysia? Harga lain. Dulu orang kita pergi belah sana duit RM50, baju putih tak poket atas. Nak tunjuk kat Amoy Siam. Sekarang dia tengok duit RM50 poket atas, dia kata, meow. Dia tak mau. Itulah. Hampa seronok. Tapi inilah dia negara kita ni, dia kerana rasuah, kerana penyelewengan tu makin teruk. Okey, hampa naik lu buat apa? Inilah kita siasat baru kita tahu. Kalau tak ada jawatan kuasa siasatan, kita tahu atau tidak? Tak boleh tahu. Depa kambuh tutup. Mai pilihan raya aja tak apa. RM200, RM300 dapat tu. Alamak, habis. Orang bantai berjuta, berbilion. Nak selamat memerintah, main isu perkauman. Dan ini perkauman ni ditimbulkan persepsi. Tapi di Pulau Pinang sekarang dah tak laku dah isu perkauman. Bila Chow Kong Yao nak beri bantuan masjid, nak bagi bantuan sekolah agama, panggil ustaz-ustaz ni pukul 10, 8 pagi dah sampai sekarang. Bantuan dah berbagai-bagai. Pihak amanah Pulau Pinang menyenaraikan bantuan-bantuan yang Kerajaan Negeri Pulau Pinang beri kepada institusi agama. Bahkan di Pulau Pinang, UMNO PAS sekarang ni hidup segan mati tak mau. Di Selangor pun macam tu juga. Sebab mereka lihat cara pemerintahan kita. Tapi bagi di Kedah, bagi dalam kampung Melayu ni, Allah, tak apa, harga barang mahal, tak apa. Asyik ada, kalau naik Cina, mana ni merintah mampu kita. Jangan kita jadi macam Palestin. Ini yang ditanamkan teman kali ni yang hadut kuliah-kuliah mata cerok ni. Coba isu ni ya. Dosakah, jahatkah dia orang Islam, orang Melayu kita kena sokong. Kalau naik puak-puak bukan Islam ni, yang bangsa lain pula apa nak jadi pada kita. Dia main perkauman ni lekat dalam jiwa. Tak usah lawan NDB kan cerita apa pun dia nampak dacing tu je lah. Lain tak nampak dah. Sebab itu kita kena buat perubahan ini. Kena berani. Saudara kita, ahli-ahli PAS dan semualah dalam UMNO kan semua. Kita kena jaga diri kita. Negara ni kita kena jaga. Kita harap dah lama dah jadi begini keadaan. Itu baru siasatan satu kementerian. Banyak lagi nak cerita JKR bagaimana mereka tipu wang lembaga tabung angkatan tentera. LTAT ni siapa duduk dalam tu? Bukankah tentera ni Melayu belakang? 90%. Duit dilabur dalam apa? AAS tu, hak yang perangkat laju tu. Syarikat tu syarikat yang tak nilai apa langsung. Boleh bankrupt syarikat itu 555 juta wang lembaga tabung angkatan tentera akan hilang. Siapa menyelamatkan tabung ini? Siapa? China DAP. Anthony Lok. Dia setuju bayar balik kepada LTAT 555 juta. Iaitu Kementerian Pengangkutan bayar balik nak selamatkan tabung LTAT. China. DAP. Kapiak. Hak Melayu? Tak apa. Mereka melakukan penyelewengan, ada masa untuk bertaubat. Letihlah. Kemudian nak kekalkan sokongan, kata Pakatan Harapan ni, nak rongkai perlembagaan. Rongkai perlembagaan, hak Melayu dan hak orang Islam. Nak pindah perlembagaan, perlu 2/3 majoriti. Orang bukan Islam dalam parlimen tak sampai 70 orang. 2/3 majoriti 148. Nak cari mana, nak tukar perlembagaan kalau orang bukan Islam. Kalau orang Islam tak sokong. Saya tahu Presiden PAS pun dia tahu itu tak betul. Tapi dia timbulkan persepsi supaya orang takut kepada Pakatan Harapan. Ini caranya. Sebab dia tahu dengan hujah dia berduduk dalam parlimen.
nak pindah perlembagaan kena 148 suara baru boleh pindah perlembagaan. Kalau hak Melayu, hak orang Islam nak pindah luluh dalam parlimen pun lagi kena hadap majlis raja-raja Melayu. Kita tahu Presiden PAS tahu ini semua, tapi sengaja dilemparkan untuk meninggalkan persepsi supaya orang Melayu kekal untuk mengundi UMNO, mengundi PAS dan Pakatan Harapan dianggap berbahaya kepada orang Islam. Ini yang ditanam, tapi ianya tidak laku lagi di Pulau Pinang dan di Selangor, tapi ia masih laku negeri-negeri seperti di sebelah Kedah Baling ini. InsyaAllah dengan penerangan ini, hujah-hujah itu tertolak pada malam ini. Boleh semua mengundi Pakatan Harapan pilihan akan datang? Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.